Dalam budaya politik Malaysia ni, kita masih terperangkap dengan ikon-ikon besar. Itu budaya politik kita lah. Macam contohnya di Melaka, peluang telah diberikan banyak kandidat yang ada. Tetapi itu bagi saya pun, saya tak salahkan kepada pengundi. Kerana pengundi pun dia nak tengok calon-calon bebas ni pun apa kriteria dia, apa ketokohan dia. Kita nak lihat seorang calon bebas di Melaka yang betul-betul menonjol, yang mempunyai kredibiliti pun kita tak nampak. Jadi ini kata one among the many. Sama ya aku dengan kau dengan dia yang dia nak bertanding. Jadi saya rasa itu bukan lagi budaya politik yang ada, tapi kemahuan untuk berubah itu dalam masyarakat. Contohnya pada 2018, apabila mereka rasa terdesak, mereka rasa terpukul, mereka rasa telah ditolak ke dinding, baru mereka melakukan perubahan. Sampai mereka tak tahanlah dengan isu kleptokrat dan sebagainya, rakyat berani berubah. Walaupun dia tidak 100% rakyat menyokong, tapi it provide good enough simple majority untuk melakukan perubahan. Tetapi rakyat kecewa selepas itu kerana interest mereka tidak dijaga. Jadi bagi saya, persoalan bebas atau tidak ini, dia sendiri tidak memberi satu pengiktirafan, satu kekuatan legitimasi dan kepercayaan kepada rakyat untuk memilih calon-calon yang bebas ni. So saya rasa itu pun mewarnai tentang bagaimana rakyat Malaysia ni makin matang in that sense. Mereka masih mengharapkan orang yang ada berwibawa, dan mungkin benda tu atas dasar populariti lah. Macam mana contohnya pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang sudah lama dalam politik dengan gelaran yang berbagai, itu memberi saham kepada mereka dalam konteks populariti mereka. Tetapi bagi saya, persoalan politik Malaysia dan parti politik Malaysia ini, dia sebenarnya tergantung kepada politik orang Melayu, kerana itu yang menjadi perpecahan dan perdebatan pada hari ini. Dan saya rasa orang Melayu sendiri pun dia letih, dia tak tahu pilihan apa yang ada. Mereka ditakutkan dengan perkara sebegini. Jadi masalah mereka tidak ditampilkan dengan pilihan-pilihan lain, dan pilihan-pilihan ini memerlukan satu nuansa politik baru ataupun ikon politik baru yang nak lead perkara ni. Dan benda ni sebenarnya mengambil masa, tetapi masalahnya Malaysia ni tidak ada masa lah. Point dia, kalau kita bercakap kata kematangan politik, perubahan politik yang berlaku, kira 10 tahun baru nak jadi, mungkin itu timeline yang akan berlaku, kerana dalam 10 tahun lagi mungkin kita akan duduk di bawah Myanmar, dan pada ketika itu kita punya trade makin lemah, kita punya investment dalam negara makin rendah, dan pada ketika itu bila rakyat semakin miskin, dia punya konflik sosial akan bertambah, dan of course kat situ masyarakat akan lebih tak stabil dan mereka akan mencari pemimpin. Tapi bagi saya it's too late. Bila kita nak bangun balik selepas kita jatuh dan kita duduk di bawah pada orang lain, untuk kita catch up balik, nak bangun balik infrastruktur, it becomes a missed opportunity. Kita terlepas peluang-peluang yang besar. Jadi saya rasa proses pendidikan politik sebeginilah yang perlu berlaku dan dipercepatkan dalam masyarakat. Orang yang bijak, orang yang mendengar, orang muda, dia kena lebih berbicara tentang politik, bukan parti politik, tetapi bercakap tentang the common sense of politik, tentang pemimpin yang mereka nak, kriteria yang bagaimana yang nak menjamin mereka punya ekonomi, pekerjaan, nasib anak-anak mereka, keluarga mereka dan sebagainya. Ini proses pematangan politik yang perlu berlaku untuk Malaysia berubah.